kembali kepada sesi kita pada petang ini. Saya lihat penceramah kita dah bersedia. Okey, sebelum itu sebelum saya perkenalkan kepada penceramah, kepada warga Maya sekalian yang bersama-sama pada petang ini, saya nampak juga tadi tu di ruangan chat bertanya link kehadiran. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, cikgu sekalian, di mana saja tuan-tuan dan perempuan bertugas, sama ada di sekolah, di IPT ataupun di mana sahaja, tuan-tuan pengetua mungkin, guru besar, ketua bidang dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, link kehadiran kita akan kongsikan nanti di ruangan chat di hujung sesi nanti. Ya, sabar dulu tuan-tuan dan perempuan. Kita tengok dulu, kita dengar dulu. Baiklah, uh, kita ke penceramah kita dah bersedia. Saya perkenalkan Cikgu Juraizah binti Jabir, ya, betul Cikgu? Uh, Buka-buka. Okay, maaf. Betul. Betul ya. Okey, apa khabar Cikgu Juraizah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat. Okey, sebelum saya beri kesempatan ini pada Cikgu Juraizah untuk berkongsi, untuk makluman warga Maya sekalian, tajuknya, pembentangannya pada petang ini, inovasi 3D Net. Betul tak kalau saya sebut tu? Ya, Betul. betul. Okey, tapi sebelum tu saya nak cerita sedikitlah pada semua, sedikit berkaitan ataupun maklumat berkaitan dengan Puan Juraizah ni, berasal dari Melaka. Betul? Betul. Berpendidikan Diploma Sains di UiTM Arau Perlis, kemudian ambil Betul, betul. sarjana muda matematik di UPSI. Okey, Ibu, ya. pernah berkhidmat di SMK Palung 11 ya? Ya, betul. Oh, di daerah Mul- saya tu sebenarnya tu. Oh, Mula-mula posting. mula posting. Oh, maknanya pernah menjadi warga di daerah Jempol dan Jelebu lah. Ya. Okey, kemudian berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yusof Linggi selama 10 tahun. Dan yang terkini, tahniah, dinaikkan pangkat kepada ketua bidang, betul? Ya, betul. Di SMK Raja Jumaat, baru 6 bulan katanya. Tahniah cikgu. Okey, um, mula menceburkan diri dalam bidang inovasi ini bermula tahun 2021, musim Sebab tu PKP. PKP. Ya, agaknya banyak masa kan? Ada banyak masa, ada banyak idea yang dapat diapakan, dan pernah menjadi Johan Inovasi Peringkat Daerah Port Dickson, betul? Ya, Dan betul. yang terkini sedang membuat persediaan ke peringkat negeri. Alhamdulillah, kami doakan insya-Allah berjaya. Baiklah, saya tak nak bercerita panjang berkaitan dengan itu. Saya rasa Cikgu Juraiza pun dah tak sabar nak berkongsi, dan saya tengok, saya lihat pun komen-komen daripada warga Maya sekalian ni mungkin tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada Puan Juraizah ni. Apa yang dimaksudkan dengan Betul. inovasi 3D Net tu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Juraizah untuk meneruskan perkongsian. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Moderator, iaitu Puan Jamalia binti Ahmad yang Okay. berusaha, Dr. Mustafa bin Abdul Majid, pegawai-pegawai KPM, JPN dan BPD, Tuan Puan Pengetua, guru-guru daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okay, terima kasih kerana hadirkan diri dalam perkongsian saya pada hari ini. Okey, saya Cikgu Juraizah binti Jabir, mengajar selama 20 masuk tahun 2024 lah, tahun yang ke 20 23 tahun mengajar subjek matematik, menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan inovasi saya, iaitu inovasi 3D Net. Okay, sebelum tu saya ingin sebelum saya share bahan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan kerana sudi uh, menghadirkan, meluangkan masa untuk bersama-sama saya mendengarkan perkongsian pada hari ini. Okay, saya share skrin saya ya. Okay, semua nampak slide saya? Boleh, boleh. Boleh Cikgu teruskan. Okay, terima kasih. Okey, slide yang saya iaitu matematik 3D.
Okey, tajuk matematik 3D Nets. Saya aplikasikan inovasi ni untuk pelajar saya tingkatan 2. Okey, pada mulanya saya buat inovasi ini di SMK Kampung Baru Sirusa. Sewaktu saya berkhidmat di SMK Kampung Baru Sirusa, saya mengaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam bentuk menggambarkan bentangan bentuk pekerja geometri. Selepas tu, bila inovasi saya dah selesai, baru saya dipindahkan atas penjawatan ke SMK Raja Jumaat. Dan waktu itulah mula dipertandingkan dan Alhamdulillah saya dapat johan dan peringkat daerah. Okey, matematik 3D Net ni, uh, ni ya pertandingan anugerah guru inovatif peringkat daerah Port Dickson tahun 2023, kategori individu sekolah menengah. Okey, fokus utama inovasi saya iaitu penguasaan tajuk bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi yang mempunyai standard kandungan 6.2 dalam DSKP tingkatan 2. 6.2 ni adalah lebih kepada bentuk bentangan, bentuk geometri 3 dimensi. Dan saya kaitkan juga dengan 6.3 iaitu bagaimana pelajar mencari jumlah luas bentangan tersebut. Okey, sasaran murid tingkatan 2 yang lemah dalam menggambarkan bentangan bentuk geometri 3 dimensi. Okey, ini adalah rujukan dalam DSKP. Rujukan dalam DSKP iaitu 6.2, standard kandungan bentangan bentuk 3 dimensi dan standard pembelajaran 6.2.1 menganalisis pelbagai bentangan termasuk piramid, prisma, silinder dan kon dan seterusnya melukis bentangan dan membina model. Selalunya dalam bab ini membina model pelajar biasanya akan buat projek dan buat model robot iaitu sebagai salah satu PBL mereka. Okey, isu atau masalah yang pelajar hadapi. Pertama, murid menghadapi masalah menamakan pekerja geometri 3 dimensi yang telah dipelajari semasa sekolah rendah dengan betul. Contohnya saya bagi objek, lepas tu minta pelajar untuk menamakan bentuk tersebut, kebanyakan pelajar telah lupa. Sedangkan mereka telah belajar semasa sekolah rendah. Dan bila diulang semula, bentuk-bentuk pekerja 3D ini dikaitkan dengan bentuk-bentuk yang biasa didapati di dalam rumah ataupun di kehidupan seharian. Mereka menamakan contohnya bentuk kubus. Kubus mereka menamakan, contoh saya bagi dadu, dia kata bentuk dadu. Bentuk dadu, saya kata bentuk pekerja geometri apakah ini? Dia kata dadu. Okay, jadi mereka tak dapat namakan, ia sebenarnya adalah kubus. Okey, seterusnya apabila diberi bongkar pekerja 3 dimensi, murid kurang mahir dalam melakarkan bentangan pekerja tersebut. Okey, bila diberi bongkar, bila kita nak lukis bentangan, okey, bagaimana kita nak melakarkan bentangan, mereka tak reti atau tak faham bagaimana untuk membuat lakaran lukisan 2 dimensi dan bentuk dalam bentuk bentangan. Okey. Seterusnya terdapat murid melakarkan bentangan 3 dimensi dan bentuk 2 dimensi. Okey, nanti kita tengok contoh ya. Saya ada contoh-contoh jawapan pelajar semasa buat ujian inovasi ni. Okey, terdapat murid tidak memahami apa itu bentangan. Okey, seterusnya, okey, ini adalah soalan ujian yang saya berikan. Soalan yang pertama, contoh saya katakan, namakan bentuk geometri 3 dimensi berikut dan lukiskan bentangan tersebut. Okey, contoh bentuk 1. Saya bagi gambar. Saya bagi gambar ni. Okey, sebelum saya bagi inovasi saya lah kepada pelajar tersebut. Okey, kebanyakan murid akan bagi pelbagai jawapan. Dia akan, kalau nampak bentuk ni akan bagi bentuk dadu. Sedangkan soalan suruh namakan bentuk geometri 3 dimensi. Okey, lepas tu saya minta pelajar lakarkan bentangan tersebut. Okey, sama juga ni. Okey, piramid.
Okey, prisma dan inilah soalannya. 6 soalan yang saya berikan, minta mereka namakan dan juga lukiskan bentangan. Okey, ini adalah beberapa contoh jawapan murid. Okey, ni dia beri dadu. Okey, dia bagi bentuk. Saya suruh lukis bentangan. Okey, dia lukis 4 segi. Okey, bentuk kedua, kubuat. Okey, betul. Lepas tu lukis bentangan dia adalah bentuk segi 4 tepat juga. Cikgu Juraiza, ada masalah ke? Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan yang sedang bersiaran dalam sesi ini, mungkin kalau ada apa-apa soalan yang perlu ditanya, yang perlukan pencerahan, mungkin boleh tuliskan di ruangan chat lah. Ya, kita nanti akan minta Cikgu Juraiza untuk beri respon kepada mungkin ada kemusykilan dan sebagainya, nak tanya apa-apa. Dia mungkin ada masalah kot pada line Cikgu Juraiza. Okey, saya share screen semula. Minta maaf ya. Okey, saya sambung iaitu contoh jawapan murid yang boleh tuan-puan tengok, cikgu tengok. Okey, yang bentuk satu ni dia katakan bentuk dadu. Sedangkan saya mohon nak suruh minta namakan bentuk geometri 3 dimensi. Okey, sedangkan pelajar telah pelajari tajuk ni, bab 6 ni sebelum ni. Jadi untuk kukuhkan lagi tajuk tersebut, jadi saya buat ujian pra bagi inovasi saya ni. Buat ujian pra, okey, mereka masih lagi menamakan bentuk satu dadu, bentuk dua, okey, kuboid. Yang piramid tu dikatakan sebagai segitiga. Okey, bentuk empat, bentuk geometri 3 dimensi aiskrim. Okey. Sedangkan ia adalah bentuk kon. Okey, lepas tu bentuk 5 segi 4. Sedangkan bentuk geometri 3 dimensi yang dipelajari semasa tingkatan 2 ni adalah itu merupakan bentuk prisma. Dan bentuk yang keenam, saya fokus kepada 6 bentuk sahaja. Okey, yang ini adalah bentuk silinder. Okey, saya beri gambar bentuk tin untuk mereka nyatakan, tapi jawapan yang diberi adalah tin. Okey, cikgu-cikgu, tuan-puan boleh tengok ya lukisan bentangan pelajar-pelajar ini. Okey, piramid, bentangan mereka lukis segitiga, kon aiskrim. Okey, bentuk kon dia buat macam ni, prisma dan juga bentuk bentuk silinder. Okey, dia lukis sama seperti tin. Okey, seterusnya. Okey, ini jawapan lain. Kubus dikatakan sebagai segi 4 dan dilukis semula bentuk. So, minta lukis bentangan. Pelajar tersebut lukis bentuk 3 dimensi. Okey, yang ini adalah bentuk kuboid. Dinyatakan sebagai silinder. Sama juga. Dan bentuk piramid, 3 segi piramid. Kalau nama piramid kita bagi 3 segi piramid, kita boleh terima jawapan. Okey, ni silinder, dia beri jawapan silikon. Okey, lepas tu 3 segi memanjang. Okey, macam-macam jawapan cikgu boleh saya dapat tengok pelajar berikan untuk ujian pra ini. Okey, seterusnya, selepas menggunakan 3D Net, murid dapat menamakan betul bentuk-bentuk perbezaan 3 dimensi. Murid berjaya melakarkan dan melukis bentangan bentuk-bentuk perbezaan 3 dimensi dengan betul. Murid dapat mengira permukaan bentuk-bentuk 2 dimensi yang terdapat pada bentangan 3
3D-net mengikut bentuk pekerjaan 3 dimensi. Murid dapat mencari jumlah luas permukaan bagi pekerjaan 3 dimensi yang dipelajari. Untuk pelajar tingkatan 2, mereka ada tajuk untuk mencari jumlah luas permukaan bentangan bagi pekerjaan 3 dimensi. Okey, seterusnya. Okey, selepas menggunakan 3D-net yang saya hasilkan, pelajar dapat menjawab dengan betul. Okey, ini adalah ujian POS. Soalan yang sama, kita buat POS selepas menggunakan 3D-net. Okey, pelajar dapat melukis bentangan dengan betul. Okey, ni bentuk bentangan. Okey, nama pun dinamakan bentuk geometri 3 dimensi dengan betul. Okey, bentangan bagi kubus, kuboid, piramid, kon dan juga prisma. Okey, mesti tuan-puan tak sabar apa saya punya 3D-net. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah bentuk-bentuk pepejal 3 dimensi yang akan yang pelajar akan pelajari, dan daripada 6 bentuk pepejal dimensi ini saya hasilkan inovasi 3D-net saya. Okey, bentuk pertama kubus, kuboid, prisma, piramid, kon dan silinder. Okey, seterusnya, okey, saya share sedikit bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan 3D-net saya. Ni kotak yang terpakai. Okey, kotak yang terpakai. Kertas berwarna, ada berwarna kertas berwarna nipis dan kertas berwarna tebal. Lepas tu ada benang, saya guna benang kait, gunting, gam, pemadam, pembaris dan juga pensel lah untuk kita lukiskan, dan juga selotip. Okay. Bahan yang digunakan kalau kita untuk hasilkan inovasi, mestilah kalau boleh dia punya kos yang minima, yang kita tak gunakan banyak kos. Jadi contohnya saya lebih banyak macam kertas warna tu saya beli kat kedai RM2 dapat 1 plastik, sedangkan hanya gunakan berapa helai saja. Dan benang kait tu pun saya beli satu genggam tu saja. Dan juga banyak saya beli barang-barang kat RM2, jadi tak banyaklah kos yang kita perlukan untuk membuat 3D-net. Okay, seterusnya, ini anggaran projek saya, kertas warna. Okay, 1 plastik tu saya anggarkan kedai RM2. Harga barang RM2 itu RM2.40, dan benang satu tu pun dah lebih sebenarnya kita guna benang kait tu. Okey, anggaran lebih kurang RM3.40. Cara-cara hasilkan 3D-net. Okey, pertama kita sediakan bahan kotak. Kepingan kotak tu kita balut, kertas warna tu kita gunting dan lekatkan pada kotak tersebut. Lepas tu seterusnya kita akan buat, pelajar akan buat bentangan. Maknanya dia akan ukur ni menggunakan pembaris, lukis dahulu. Contohnya bentangan kubus ada berapa 4 segi sama. Okey, di situ pelajar menggunakan alatan pembaris, pensel, cara menggunakan pembaris, bagaimana hendak mengukur, bagaimana nak menghasilkan lukisan segi 4 sama. Itu adalah sebenarnya adalah pengetahuan yang pelajar sedia ada yang digunakan untuk buat bentangan bagi kubus dan bentuk-bentuk pepejal 3 dimensi yang lain. Okey. Seterusnya, bentangan tersebut kita akan ban lubang dan kita akan lekatkan tapak dia. Selalu yang tengah ni saya akan lekatkan pada kotak, kepingan kotak tu. Seterusnya yang lain tu tepi dia tu tak perlu lekatkan, 2 ni pun tak. Lepas tu kita buat lubang dan masukkan jarum, benang dalam jarum dan masukkan dalam lubang yang kita hasilkan. Seterusnya kita lekatkan satu permukaan ni, sudah lekatkan dan masukkan benang, dan kita akan buat satu tarik, ni perkataan tarik, dan kita akan tarik, dia akan jadi bentuk macam ni.
Okey, bentuk kubus. Maka terhasillah 3D net saya, iaitu bahan bantu mengajar di mana pelajar nampak bentuk 3D dan juga bentangan. Daripada bentangan boleh menghasilkan 3D. Daripada 3D, pelajar boleh buka jadikan bentangan. So bagi kubus, contohnya ada berapa, apa bentangan dia. Pada bentangan tersebut ada berapa segi empat. Okey, contoh macam ni. Okey, ini 3D dia adalah kubus. Bentuk geometri dia kubus. Kubus akan dapat bentuk bentangan macam mana? Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 segi 4 sama. Okey, bila bentangan ditarik, dia akan jadi bentuk kubus semula. Okey, maknanya pelajar mengaplikasikan. Saya suka mengajar pelajar buat aktiviti hands-on. Okay, ini merupakan sebenarnya adalah satu projek PBL untuk pelajar-pelajar tingkatan 2 saya yang lemah. Maknanya maksud saya, kalau kita talk, kita cakap saja, tunjukkan formula, dia macam boring. Jadi untuk menarik minat pelajar tersebut, kita buat aktiviti hands-on. So saya dedahkan dahulu untuk menarikkan minat dia bagi tajuk ni, kita buat aktiviti hands-on. Maknanya kita belajar berkaitan tajuk bentangan. Okey, ini adalah bentangan-bentangan yang saya hasilkan, iaitu ada 6, prisma, silinder, kubus, kuboid, kon dan juga piramid. Okey, ini contohnya, contoh 3D net saya hasilkan. know it's complicated. I wanna go enough and celebrate it. So many times that I've been doubting. Let's forget it, hit the town, yeah. I wanna share what's on my mind all of the time. I'm finally there, show every side, coming alive. Just with you, I feel united. Now I know I'm not the only. I'll be there in no time. Yeah, you took that song and amplified the music. Now the ball to that side. Let's play around tonight. Yeah, I'm with you when I'm not. Okey, pelaksanaan projek saya mula-mula seperti yang saya katakan tadi, kita akan buat ujian pra. Okey, pelajar akan dapat jawapan yang seperti yang saya kongsikan tadilah. Lepas tu selepas ini pelajar menggunakan, lepas tu saya buat ujian pros menggunakan 3D net. Okey, ini adalah keputusannya. Yang warna biru cair adalah pra, markah pra. Dan kebanyakan pelajar saya ujian pos boleh namakan dengan baik bentuk pepejal 3 dimensi dan juga melakarkan atau melukis bentangan dengan betul. Okey. Seterusnya inovasi berkait dengan sebar luas lah. Apabila kita hasilkan sesuatu inovasi, so kita perlu sebar luaskan. Okey, terdapat beberapa faktor bahan ini mudah untuk disebarluaskan kepada pihak lain. Antaranya adalah seperti yang berikut. Mudah untuk dibina dan digunakan. Tidak memerlukan banyak kos. Kita guna bahan kita semula. Guru hanya sebagai pemudah cara saja. Inovasi boleh digunakan semula dan boleh ditambah baikkan dengan mudah. Okey. Proses penyebarluaskan. Okey, saya share dengan pelajar-pelajar ini di SMK Kampung Baru Sirusa. Okey, waktu tu bulan minggu STEM. Jadi kami buat pameran STEM. So saya minta pelajar tengoklah dan mula-mula minta bagi objek 3D ni, kita minta dia lakarkan dulu bentangan. Lepas tu baru saya minta mereka gunakan saya punya 3D net untuk bandingkan jawapan sebelum dan selepas. Okey, ini pameran STEM ya. Okey, seterusnya, okey, ini adalah semasa pertandingan. Alhamdulillah saya dapat johan. Dan saya sebarluaskan juga di TikTok ya. Di TikTok.
Ini contohnya. Geometri apa tadi? Betul, silinder. Ya, betul. Bentuk geometri. Quest bentuk apa? Bentuk piramid. Yes, betul. Bentuk geometri. Cone, yes, betul. Bentuk geometri. Betul. Nama bentuk geometri. Betul, cuboid. Ya, betul, cuboid. Okey. Okey, ini pentangan apa hari ini? Okey, betul, cuboid. Ini pentangan apa? Belancing. Okey, pentangan apa? Belancing. Pentangan apa? Support. Yes, betul. Pentangan apa? Betul, ya, betul. Pentangan orang. Cuba lagi. Lagi. Yes, betul. Bentangan semua. Ini bentangan apa? Bentangan betul. Yang kita try again. Try again. Yes, betul. Bisma. Okey, itu saya buat TikTok tu, video tu saya buat bersama dengan pelajar-pelajar SMK Raja Jumaat. Okey, penggunaan 3D Net dalam PDPC. Okey, ini contohlah saya buat bersama pelajar SMK Raja Jumaat ya. Cikgu Suara stop. Juraiza, Ya, cikgu. ya. Hello, Cikgu Ya, ya. Juraiza. Ha, Tadi ada satu soalan dia kata ha. tali-tali tu perlu ditarik secara serentak ke? Dia ada kiri Tali dan tu perlu kanan. ditarik secara serentak ke? Ya betul, kena tarik secara serentak. Dia ada kiri kanan tu kan, kita tarik sekali. Okey. Boleh Puan? Boleh. Teruskan. Sebab saya tengok juga ada di ruangan chat ada soalan-soalan mungkin Cikgu Juraiza tak perasan kan. Jadi saya upkanlah soalan tu. Teruskan. Saya mendapat Ada juga yang tanya ni Cikgu. Ya, ya. Uh, ada yang tanya adakah murid-murid ni dalam kalangan murid yang dari kelas yang belakang-belakang yang agak lemah ke macam mana? Saya seperti yang saya katakan tadi, aktiviti hands on saya lebih kepada pelajar yang lemah.
Sebab nak menarik minat pelajar tu. Kalau kita tunjuk tunjukkan formula, lepas tu kita terangkan menggunakan formula ataupun tunjukkan benda maujud lah seperti bentuk tiga bentuk pekerja tersebut, dia tak boleh nak menggambarkan. Jadi kita buat projek. Buat projek, saya hasilkan 3D net sama-sama dengan mereka. Jadi dia jadi seronok. Bila dapat hasilkan bentuk 3D net tu, bila tarik tali tu, dia macam seronok lah. Macam, wah, jadi cikgu, jadi. Dia seronok. Tapi kena... Adakah yang bentuk 3D tu dia perlu mengikut saiz tertentu ke? Ya, dia ada Bentuk ukuran. 3D tu Ya, perlu ikut dia ada saiz yang ukuran. ditetapkan ke ataupun Ada ada ikut, ukuran? saya akan share dengan mereka. Boleh dibesarkan lagi tak? Apa dia? Apa puan? Boleh dibesarkan lagi ke saiznya katanya? Boleh. Ada yang soal lagi ke saiznya tu? Boleh Macam tadi kan kita dibesarkan. tengok tu. Boleh. Boleh dibesarkan. Jadi kita kena gunakan board yang besar. Okey. Kotak yang besar. Lepas tu dia punya, mungkin kita tak guna kertas warna nipis. Kita guna kertas warna tebal. Kalau tak nak guna kertas warna tebal, kita guna kertas manilakan. Kertas yang tebal sikit. So dia akan bergerak cantik lah. Dia akan jadi bentuk tegak yang cantik. Kalau kita guna kertas yang nipis, dia tak apa jadi dan mudah terkoyak. Saya tak baca soalan. Apa? Tak apa, tak apa. Saya akan cuba kemukakan apa di soalan-soalan yang keluar. Kebanyakan yang berada sedang mengikuti sesi ni semua kata menarik. Sangat menarik. Aktiviti ni menarik. Bahannya menarik sebab simple. Simple, mudah, kosnya terlampau. Kata murah sangat kan? Ya. Boleh didapati di mana-mana. Sebenarnya pelajar sekolah rendah pun boleh buat. Cikgu-cikgu sekolah rendah pun boleh buat. Sebab dia sesuatu yang seronok. Macam pelajar tarik kan. Oh cikgu, jadi bentuk 3D tu. Dia jadi seronok. Okey, benang tu satu sahaja ke? Maknanya dari selembar benang yang panjang dan menyambung masuk dalam semua lubang tu ataupun macam mana? Kan saya beli benang kait tu kan satu gulung tu kan. Dia kita buat anggaran lah. Kita buat anggaran. Tak adalah guna semua benang tu. Sebab banyak lebih lagi. Lebih kurang kalau Tak, pembaris maksudnya di sini satu apa? satu. Maksudnya benang tu tak bolehlah bersambung-sambung kan. Dia satu je lah kan. Selembar saja Betul. kan. Bermula masuk daripada lubang yang pertama yang tu. Kan. Ya, betul. Tak boleh sambung. Dia satu panjang benang tu je. Dia tak boleh sambung-sambung. Nanti dia tersekat-sekat. Tak jadi. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh soalan. Soalan yang boleh gunakan 3D net saya. Okey, ini contoh soalan sekolah rendah ya. Sekolah menengah pun boleh lah untuk pelajar-pelajar yang lemah. Okey, ni iaitu padankan bentuk 3D net dengan bentangan yang betul. Okey, yang ini pelajar tandakan, tikkan betul bagi bentangan yang dapat menghasilkan bentangan yang betul. Kadang-kadang kalau kita salah susun, dia tak akan jadi. Walaupun bilangan permukaan dia betul. Contoh kan yang ini, kalau kubus ni kita nampak bentangan ni ada 6 segi 4 sama. Ini pun ada 6 segi 4 sama.
Tapi untuk hasilkan 3D net, bentangan kena betul. Kalau bentangan yang ini, dia tak boleh. Okay, so dari situ pun kita melatih pelajar lah. Okay, kalau kubus bentangan dia yang ini. Kalau dia kata adakah ini bentangan bagi kubus, salah. Okay, sama juga prisma. Silinder pun dia punya bulatan dia di atas dan bawah. Kalau kiri dia, belah sini dan belah sini tak dapat. Tak dapat hasilkan. Okey, ini selalunya keluar soalan PT3. PT3 lah, dulu ada PT3, ni selalu keluar soalan PT3. Ini untuk tingkatan 2. PT3 kan keluar tingkatan 1, 2 dan 3. So, ini pelajar akan lukis, dia bagi satu bentuk. Jadi, pelajar akan lengkapkan untuk lukiskan bentangan yang diberi mengikut ukuran yang telah dinyatakan. Ini contoh soalan menengah lah. Kau menengah. Okey, kesimpulan. 3D Net ni dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar dan daya ingatan murid. Bila hands-on, jadi bila budak laksanakan, aplikasikan, jadi mereka akan ingat apa yang mereka buat. Jadi saya hasilkan 3D Net tu bila bagi seorang-seorang buat sama-sama hasilkan 3D Net dengan pelajar, bagi mereka, tunjukkan kepada mereka bentuk-bentuk yang kita kongsikan. Jadi mereka akan ingatlah pembelajaran tu. Seterusnya, apabila mereka ingat bentangan tersebut, jadi tak ada masalah untuk mereka cari luas permukaan suatu bentuk geometri 3 dimensi. Contoh kubus tadi ada 6 permukaan segi empat sama. So nak cari luas satu permukaan segi empat sama, apa formula dia. Pelajar dah tahu dah apa formula segi empat sama. Itu panjang dan lebar. Jadi ada berapa segi empat sama kat kubus? 6. So panjang dan lebar darab dengan 6 bilangan segi empat sama. Okey, bahan inovasi ini juga menjadikan pengajaran mudah cara lebih seronok dan menarik perhatian murid. Okey, akhir daripada kami SMK Raja Jumaat. Tadi pelajar-pelajar SMK Raja Jumaat ya. Sebab nampak tak pelajar saya dia akan tarik sekali benang tersebut, bila ditarik sekali so dia akan serentaklah terbentuk objek 3 dimensi daripada bentangan yang dihasilkan. Okey, terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Juraizah. Tapi saya ada saya akan kemukakan lah ada beberapa soalan lagi daripada warga maya kita. Ada yang tanya, tebuk lubang guna panca atau boleh cucuk guna jangka tolok ataupun benda tajam ke macam mana? Okey, saya mula-mula saya buat Yang untuk buat lubang tu. Ya, mula-mula saya buat dengan Boleh pelajar. guna panca tak dia kata? Mula saya buat dengan pelajar tu saya guna saya tebuk pakai jarum. Lepas tu tak cantik bentuk dia. Lepas tu lala saya buat pakai panca. Pakai panca cantik bulat dia. Jadi senang nak masuk benang. Tapi jangan tepi sangat. Kalau kita buat tepi sangat, dia akan koyak. Kita buat tengah sikit. Buatlah, saya nasihatkan buat. TikTok kan? Ada yang tanya, akaun TikTok cikgu mana? Akaun TikTok cikgu mana dia kata? Macam mana? Ada sebab ada yang nak follow tu rasanya menarik sangat. Yang simple tapi menarik. Ada yang tanyalah. Okey, kalau boleh cikgu boleh kongsikan lah. Sebut ke? Akaun TikTok saya Teacher Maths je. Teacher Maths. Apa dia? Teacher Maths. Teacher Maths. Ejaan dia macam mana? Ejaan dia macam mana? T-E-A-C-H-E-R? M-A-T-H. M-A-T-H.
MATH. Ah, Okey. Teacher Math. macam Saya mana cuba saya tulislah dekat tu. nak share tu? Saya pun saya. Sambung Ya betul. Kejap. Tak apa, tak apa. Saya tuliskan di ruangan chat. Teacher Math. Bolehlah, tak apa. Kita Dia boleh tengok rapat nanti. puan. Mungkin boleh apa yang Kan? boleh Dia Google, rapat. boleh scroll. Oh, rapat ya? Rapat. Oh, rapat kan? Ha, Okey. Betul? Ejaan gitu, Teacher Math ya. ha. Okey. Add Baik. math teacher. Sorry. Ada lagi? Minta maaf kejap Ada saya. lagi sambung? Minta maaf kejap saya Oh, sudah. tulis jap. Minta maaf lah. Add Boleh math. tuliskan di ruangan chat apa akaun TikTok cikgu sebab ramai yang nak follow ni. Jadi jangan terkejut selepas ni ada ramai followers ya. Cikgu Juraiza. Ya. Tu. Tak apa, kita follow kepada perkara yang baik insya-Allah. Untuk kegunaan kita sebagai guru, untuk kegunaan kepada anak-anak murid kita, mungkin anak-anak sendiri juga kan. Okey. Baik, itu sahaja pembentangan daripada Cikgu Juraiza. Ada tips-tips lain? Tips lain dia. Okey, jadikan pengajaran dan pembelajaran kita sesuatu yang menarik. Okey, kita tahu pelajar tersebut lemah, so kita kita wujudkan ataupun buat sesuatu yang untuk menarik minat mereka. Menarik minat mereka untuk belajar matematik. Selalu matematik pelajar kata susah kan. Jadi kita wujudkanlah Tahniahlah daripada sesuatu pengajaran yang menarik Ya. untuk pelajar-pelajar suka maths. Itulah salah satunya. Okey. Dan satu yang saya tertarik tadi tu yang idea cikgu menggunakan PBL tu ya. Project Based Learning tu sebenarnya memang salah satu aktiviti yang menarik sebenarnya kepada murid-murid ya. Sebab murid ni kadang-kadang dia tak suka nak duduk je dengar, tengok kan. Bila dia buat yang berbentuk hands on tu dia lagi cepat tangkap dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Juraiza. Ada lagi? Sikit tambahan Mana tahu puan. ada tips-tips tambahan yang cikgu nak kongsi? Okey, sikit Silakan. tambahan. Okey, projek sebenarnya idea terhasil daripada project based learning sebab saya kaitkan masa diorang belajar tingkatan 1, diorang dah belajar dah berkaitan dengan kubus dan kuboid. Kubus dan kuboid itu pelajar akan belajar tajuk isi padu juga. Okey, di situ untuk hasilkan masa tingkatan 2 mereka akan hasilkan bentuk 3 dimensi yang melibatkan bentuk bulatan dan juga bentuk segitiga. Segitiga, untuk hasilkan segitiga mereka kena kuasai teorem Pythagoras. Kalau mereka lukis untuk hasilkan 3D net, untuk lukis segitiga, kalau ukuran tak betul, dia tak akan dapat bentuk 3D net. Jadi pelajar kena kuasai dan mengetahui cara mengukur. Mengukur kalau segitiga mesti guna konsep teorem Pythagoras. Kalau bulatan dia kena tahu untuk lukis bulatan jari berapa cikgu? Jari contoh untuk hasilkan silinder, jari mesti sama dengan dia punya lengkungan tu. Kalau tidak dia takkan tertutup. So daripada 3D net tu pelajar banyaklah ada penguasaan asas matematik yang mereka dapat untuk hasilkan 3D net yang mereka boleh aplikasikan. Itu sahaja puan. Okey. Sebenarnya banyak lagi nak kongsi tu sebenarnya tu kalau ikutkan Tapi betul lah macam Cikgu Juraiza sebut tadi, sebenarnya daripada satu benda tu sebenarnya kita boleh aplikasikan dia untuk pelbagai benda yang lain. Okey, walaupun perkongsian Cikgu Juraiza pada hari ini lebih berfokus kepada mata pelajaran matematik sekolah menengah tingkatan 2. Tapi idea sebenarnya apa yang Cikgu Juraiza sharekan tu seperti mana yang disebutkan
tadi tu di peringkat sekolah rendah pun boleh kan? Sebab kalau saya salah betulkan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk geometri kan kepada Ah, murid-murid kan. betul betul. Jadi idea ni pun sebenarnya boleh dibawa di peringkat sekolah rendah. Bila bila di sekolah rendah lagi awal kita perkenalkan, kita kukuhkan, mungkin masalah tak kuranglah sikit timbul di peringkat sekolah menengah. Betul? Betul kan Betul. cikgu kan? Ya. Okey, jadi saya seperti mana yang saya sekali lagi dah habis kan Cikgu Zuraida, dah tak ada lagi tips yang nak dikongsikan. Mungkin Ah, ada lagi tertinggal, mana tahu nanti alamak terlupa nak cakap ke kan. Okey, saya ah, beri ruang pada Cikgu Zuraida untuk mungkin nak tutup apa yang telah Cikgu sampaikan. Okey, satu je saya Betul kan? ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab terhasilnya inovasi ni sebenarnya di belakang saya ramai yang membantu. Ramai yang membantu untuk hasilkan maknanya rakan-rakan, bahagian pengurusan, pentadbiran, rakan-rakan di sekolah Kampung Baru Sirusa, dan rakan-rakan di SMK Raja Jumaat banyak membantu untuk saya menghasilkan inovasi ini. Itu saja. Okey, balik apa yang kita kadang-kadang mungkin idea kita tu mungkin banyak sikit je, baru separuh. Tapi bila kita berkolaboratif dengan rakan-rakan kan, ada idea-idea tambahan. Jadi cikgu realisasikan. Alhamdulillah, terima kasih Tania daripada pihak CDL atas pembentangan yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Perkongsian yang sangat menarik, idea yang sangat menarik, simple, menarik, dan paling menyeronokkan tu saya tengok komen-komen daripada ruangan cik tu, sebab kos nak penghasilannya tu pun tak membebankan. Maksudnya sangat murah, sangat mudah untuk didapati, dan aktiviti yang dibuat bersama dengan murid pun menyeronokkan. Itu yang paling penting. Pembelajaran yang menyeronokkan itu akan membawa sesuatu yang lebih berkekalan kan. Okay, Ya. jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Juraiza atas pembentangan itu tadi. Walaupun ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi, tapi itu Minta maaf. biasa apabila kita bersiaran langsung dalam talian. Tak apa, itu tidak menjadi satu masalah. InsyaAllah untuk warga Maya sekalian, sesi ini saya difahamkan seperti sesi-sesi sebelumnya juga akan ada boleh dirujuk semula, dilihat semula di ruangan YouTube yang akan dikongsikan nanti. Dan kepada admin saya kalau boleh saya tanya, boleh share dah ke link kehadiran tu di ruangan chat? Kita ambil gambar dulu cikgu. Boleh share dah Saya ke? promote poster, Okey. and then baru saya share Okey, kan. kita ambil gambar dulu. Baik. Kita ambil gambar dulu ya. Jadi pada semua yang berada dalam sesi ini, sila buka kamera masing-masing. Kita bergambar dahulu untuk Okey. Okey, cikgu boleh buka kamera. Lepas tu saya akan ambil okey. gambar dalam beberapa frame. Dan okey. Semua bahas mana dia? 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3 las, 3, kedua las, 3. Okey, selesai. Okey. Seleksi bergambar kita pun dah selesai. Sesi pembentangan pun dah selesai. Segala-galanya dah selesai. Nanti sebentar lagi pihak admin akan sharekan link kehadiran. Dan juga kami akan sharekan poster untuk sesi yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pembentang kita pada sesi pada kali ini, Cikgu Juraiza. Didoakan semoga apa sahaja yang cikgu lakukan seterusnya, khususnya persediaan untuk pertandingan inovasi peringkat negeri itu, insyaAllah mendapat kejayaan yang cemerlang, membawa nama sekolah kan, apa sajalah nama daerah ke peringkat negeri, dan mana tahu mungkin boleh sampai ke peringkat kebangsaan, insyaAllah. Dan Terima kepada kasih. semua warga Maya sekalian yang berada dalam sesi ini, terima kasih banyak-banyak.
Mohon maaf bagi pihak diri saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Saya Puan Jamalia binti Ahmad dari PPD Jemput dan Jemput. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan didoakan apa saja yang cikgu semua, tuan-tuan dan perempuan semua jalankan, laksanakan demi untuk kemenjadian pembelajaran anak-anak murid itu diberi kemudahan dan anak-anak kita diberi kemudahan untuk belajar dan mencapai kejayaan yang cemerlang. InsyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima Terima kasih kasih. semua.